Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 16 November 2021, kita teruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Untuk maklumat pelajar, kitab hikayat ini 10 jilid bahasa Arab masa ni. Belum ada terjemahan lagi. Ramai yang bertanya nak kitab ni. Kita kata tak boleh, kitab ni tidak ada. Tidak ada terjemahan. Kalau nak beli, boleh beli. Nama dia Hikayatun Fiqhiyah tapi bahasa Arab. Baik para pelajar sekalian, kisah yang ke-101. Maknanya kita sudah berlari 101 malam. Ada cerita 1001 malam. Kita ni sudah 1001 kisah. Kisah kita pada malam ni agak menarik. Iaitulah kisah seorang bapa rindukan syahid. Allahu Akbar. Bapa rindukan syahid dan anak pula seorang yang baik dengan birrul al-walid, sangat baik kepada ayah dia, sangat taat. Dan hukum, boleh ke digali semula kubur orang yang sudah dikebumikan? Hukum menggali semula kubur. Satu. Yang kedua, hukum berapa kategori kubur dibenarkan gali semula. Ada kubur boleh gali balik kerana beberapa maslahah. InsyaAllah kita akan tengok secara umum, secara spesifiknya kisah kubur syuhada Uhud. Kubur orang-orang mati syahid di Uhud. Menarik cerita ni tuan-tuan. Sebelum kita pergi ke Uhud, saya cerita di sini dulu, insyaAllah. Kisah ini diriwayat oleh seorang sahabat yang menceritakan kisah dia dan bapaknya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, kata Jabir, lamma hadara Uhudun. Tatkala sampailah waktu peperangan Uhud. Bila ke peperangan Uhud? Berlakunya peperangan pada hari Sabtu 7 Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Sabtu 7 Syawal tahun 3. Da'ani abi minal lail. Pada malam tu, malam sebelum keluar ke Uhud. Nabi kita keluar ke Uhud pada petang Jumaat. Makna malam tu, malam sebelum dia keluar ke Uhud, ayah dia panggil Jabir. Ayah dia nama Abdullah. Abdullah panggil Jabir, faqal, Jabir, ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir, ayah rasa tengok ni dialog orang nak mati. Allah beri kepada Jabir karamah, suatu kemuliaan. Dia dapat ilham daripada Allah bahawa dia di antara orang yang awal mati dalam peperangan Uhud. Dia kata Jabir, aku di antara sahabat-sahabat Nabi yang terawal mati syahid dalam peperangan Uhud. Allahu Akbar. Wa inni la atruku ba'di. Dengar ni, aku tak tinggal selepas daripada aku mati ni, a'azza alayya minka, orang yang paling mulia, paling aku sayangi, paling aku kasihi lebih daripada muhai Jabir. Allahu Akbar. Mulianya Jabir apabila ayah dia bagi pengakuan, orang yang paling mulia, yang sangat aku sayangi selepas pada aku mati ni mula Jabir. Ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu selepas Nabi. Sebab Nabi tak boleh diatasi. Syarat sempurna iman mesti menyayangi Nabi lebih daripada diri sendiri, lebih daripada keluarga, lebih daripada segala-galanya. Jadi maka ayah dia kata, selepas daripada aku sayangkan Nabi, mulah Jabir. Ingat Jabir,
wa inna alayya dainan faqdi. Ini pesanan yang pertama ayah dia, Jabir. Ayah ni anak ramai, aku ada hutang, tolonglah bayar hutang aku. Ini ayah dia peka. Tanggungjawab kita dengan makhluk tak lepas. Hutang ni besar tanggungjawab. Wastausi bi akhawatika khairan. Aku pesan, jagalah adik-beradikmu. Kebetulannya Jabir ni dia seorang yang laki-laki. Dia ada adik-beradik lagi. Setengah riwayat kata 7 orang, ada kata 9 orang. Mana 7 ke 9 ramailah. Mana mu ada adik-beradik perempuan 7 orang, 9 orang. Maka aku pesan, mu jaga baik-baik adik-beradikmu. Fa asbahna, Allahu akbar. Dengar ni tuan-tuan, fa asbahna fa awwala qatilin. Pagi esok dalam peperangan Uhud, ayah dia memang di antara yang terawal mati syahid. Radhiyallahu anhu. Di akhirnya, seperti kisah yang telah kita sebut dalam kisah yang lepas, kisah hukum kebumikan jenazah dalam satu kubur 2 orang atau 3 orang. Ingat ke tidak? Dalam siri yang lepas, baru je. Ketika sahabat datang mengadu kepada Nabi SAW bahawa mereka kesakitan, luka, ada yang parah dalam peperangan Uhud. Syuhada pula 70 orang, tanah keras, bagaimana kita nak gali Rasulullah? Maka Nabi SAW membenarkan digali sebuah kubur, 2 orang, 3 orang boleh letak sekali. Jadi kuranglah sikit dia punya tekanan. Wadufina ma'ahu akharu fi qabrin. Jadi kubur Jabir ni dikebumikan bersama dengan seorang lagi sahabat, iaitulah Amr bin al-Jamuh al-Ansari. Dia ni seorang yang sangat rapat dengan Jabir, dengan Abdullah bin Haram al-Ansari. Katanya ipar dia. Jadi ipar dia, orang yang rapat dengan dia, maka mengikut dalam kaedah pun, kita kebumi sekali, orang-orang yang dalam keluarga tak sekali. Jadi Jabir dikebumikan dengan Amr bin Jamuh. Thumma, kata Jabir, lam tatib nafsi, jiwa aku tidak tenang, an atrukahu ma'al akhar, aku biarkan kubur ayah aku duduk sekali dengan orang lain, walaupun adik-beradik dia, walaupun ipar dia. Aku rasa tak senang hati, sebab asal kubur tu setiap orang satu lubang, tapi ni 2 orang. Fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhurin. Maka Jabir pun, wallahu alam, dalam riwayat ada ulama kata boleh jadi Jabir pergi minta izin dengan Nabi SAW nak buka kubur, nak ambil ayah dia pergi letak dari kubur lain sebelah. Mana gali lubang, letak sini, nak letak seorang. Berapa hari? Selepas 6 bulan. Lepas 6 bulan berlakunya Uhud. Fa idza huwa kayaum wada'tuhu hunayatan ghaira uzunih. Bila aku gali tengok, Masya Allah, jasad ayah dia tak berubah seperti hari yang aku kebumikan dia pada hari itu. Ghaira uzunih, kecuali di cuping telinga dia, ada riwayat kata rambut dia ya macam kena dimakan oleh tanah sikit. Yang lain-lain tak berubah. Hadza hadisun sahih rawahul Bukhari wa ghairuh. Selesailah riwayat Bukhari. Sekarang ni kita masuk pada riwayat campur-campur. Riwayat yang bercampur makna riwayat, banyaklah riwayatnya. Baik, dilalatul hadis. Hadis ni menunjukkan kepada apa? Jawazu nabsil qabri li'illatin mu'tabarah. Harus boleh kita gali kubur semula kerana sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Mana hadis ini menunjukkan harus dibenarkan gali semula kubur kerana beberapa sebab. InsyaAllah di akhir nanti kita akan sebut, ada sebab kerana tanah kubur itu tak sesuai, ada sebab kerana orang tu sendiri, ada sebab keluarga dia. 3 sebab ini pihak syariah membenarkan kubur digali balik. Maka itu dia panggil dilalatul hadis. Hadis ini kenapa diletak dalam bab kematian? Sebab dia menunjukkan keharusan membongkar balik kubur kerana beberapa sebab.
yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Kita pergi kepada 10 tajuk perbincangan. Yang pertama, sekali lagi kita kenalkan tuan-tuan dan puan-puan kepada sahibul qissah. Tuan cerita ni, siapa dia? Nama dia Jabir bin Abdullah ataupun bin Abdullah bin Amru bin Haram al-Ansari as-sahabi al-jalil, seorang sahabat yang mulia, yang hebat. Wa min ulama is-sahabah. Jabir ni salah seorang daripada ulama besar di kalangan sahabat. Ayah dia tak benar dia pergi perang Badar dan perang Uhud. Sebab ayah dia nak pergi perang, Jabir mu tunggu rumah. Tunggu adik-adikmu. Sebab kalau mati dua-dua, anak-anak aku ni siapa nak jaga? Allahu Akbar. Ayah dia prihatin. Maka dia taat pada ayah dia. Ayah dia tak pernah pergi, tak apa. Makna dia tidak pergi bukan sebab dia malas, dia nak lari daripada peperangan, tapi kerana permintaan ayah dia, dan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan puak munafik tu. Maka ayah dia mati dalam peperangan Uhud, dan Jabir ni baran bi abihi wa akhawatihi. Dia sangat menghormati, berkhidmat dia kepada ayah dia dan adik-adik perempuan dia. Dia tak sebut mak dia, boleh jadi mak dia mati awal. Wallahu alam, sebab dalam riwayat tak kata mak Jabir siapa. Di mana ibu dia. Dia kata ayah dia dengan adik-adik dia. Sehingga kan Jabir radhiyallahu anhu betapa prihatinnya dia, tazawwaja imra'atan sayyiban litar'a akhawata. Jabir kahwin dengan seorang janda. Dia tak berani nak kahwin dengan anak-anak muda, takut anak muda ni muda juga, setarah dengan adik-adik dia, nanti dia budak-budak tu tak dengar kata. Jadi Jabir kahwin dengan janda. Kita kata orang berumur lah sikit, kan? Dia tak tahu umur tua. Yang penting sayyiban, bukan anak dara. Dia kahwin dengan janda, tujuannya supaya kakak ni boleh mendidik adik-adik perempuan yang 7-9 orang tadi. Kata Jabir radhiyallahu anhu, ghazawtu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwah. Aku ikut peperangan dengan Nabi 19 peperangan, tapi aku tak pergi Badar dengan Uhud. Sebab ayah dia tak benar. Falamma qutil, apabila ayah dia sudah mati syahid, tak pernah lagi aku tak ikut Nabi berperang radhiyallahu anhu. Qala Hisham bin Urwah, ra'aitu li Jabir bin Abdullah halaqah fil masjid. Aku tengok Jabir ni ada halaqah ilmu. Dia duduk mengajar di masjid Nabi dan ramai murid-murid dia radhiyallahu anhu. Itu Jabir. Sekarang ni kita berpindah pula kepada ayah dia. Siapakah ayah dia? Waliduhu man huwa? Ayah dia nama Abdullah bin Amru bin Haram al-Ansari al-Khazraji as-Salami. Walidu Jabir. Dia ni salah seorang daripada Ahlul Aqabah. Tengok ni. Orang yang hadir ikat setia dengan Nabi di Bai'atul Aqabah ni, di Mekah sebelum hijrah. Ahli Badar. Wa kana minan nuqaba, salah seorang daripada Isnai Asyara Naqiban, ketua Ansar yang pergi jumpa Nabi, dan salah seorang daripada syuhada dalam peperangan Uhud radhiyallahu anhu wa arda. Kata Jabir duduk di rumah tunggu adik-adik dia. Ayah dia minta dia jaga rumah, jangan pergi perang. Qutila abi, pada pagi Uhud aku dapat maklumat ayah aku sudah syahid. Allahu akbar. Faqbaltu. Jadi aku pun dengar ayah dia mati syahid, dia pun pergi ke Uhud. Sampai-sampai dia tengok ayah dia duduk musyajja, mana dia tudung mayat ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila aku pergi dekat nak buka tengok muka ayah aku, sahabat-sahabat Nabi larang. Jabir, la tshuf. Mu jangan tengok Jabir. Sebab muka ayah dia telah dirusakkan oleh puak kafir. Mana dia orang ni buat muslah. Muslah ni mana potong-potong kerak. Jadi takut Jabir sedih lah tengok ayah dia. Kita dengar berasa sedih. Bila Nabi
bila Jabir tengok ke Nabi, Nabi tak larang. Nabi tak larang. Boleh jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu Jabir ni seorang yang jalad, mempunyai kekuatan jiwa, tidak mudah kata kecut perut. Nabi benar dia tengok muka ayah dia. Allahu akbar. Dia buka tengok. Ya Rabbi. Falamma rufi' qala Allahu akbar. Setelah diusung mayat ayah dia, Jabir nak ambil jenazah ayah dia ni, nak balik ke bumi di kampung dia di Bani Salamah, dekat dengan Masjid 7 tu. Nak pergi ke bumi di sana, di perkampungan dia. Falamma rufi', tatkala diangkat jenazah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma zalatil malaikatu hafatan bi ajnitiha hatta rufi'. Allahu akbar. Nabi kata malaikat duk tudung dengan sayap dia. Malaikat tudung. Sayap malaikat tu tudung jenazah-jenazah Uhud ni supaya tak kena panas, sehinggalah diangkat. Bila kamu angkat, malaikat pun tutuplah sayap dia. Mulianya para syuhada, orang mati syahid. Thumma laqiyani ba'da ayam. Selepas beberapa hari Uhud, Nabi jumpa dengan Jabir. Faqal, ay bunayya ala ubashiruk. Wahai anakku. Jadi Nabi panggil Jabir tu anak sebab orang muda. Wahai anakku, aku nak beri khabar gembira kepadamu. Aku dapat wahyu daripada Allah. Inna Allah Ta'ala ahya abaka. Setelah ruh ayah dia naik, maka Allah Ta'ala tanya ayahmu, tamannah. Abdullah bin Haram, mu nak apa? Mu nak minta apa? Masya Allah. Qala ya Rabbi atamanna ya Rabbi an tu'ida ruhi wa taruddani ila dunya hatta uqtala marratan ukhra. Subhanallah. Ya Rabbi, minta hantar balik ruh saya. Saya nak balik semula ke dunia untuk berperang lagi biar aku mati syahid. Sebab dia tengok besarnya pahala mati syahid. Qala firman Allah Ta'ala, inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un. Allah kata, mana-mana yang sudah mati tak boleh balik lagi ke dunia. Jangan kata, kita dah sibuk hari ni, ruh balik semula. Tak balik dah dia. Tak boleh balik dah. Dia duduk di alam dia sendiri. Cerita ni dalam Sifatus Safwah. Maka itulah kelebihannya Abdullah bin Haram, dan banyak lagi lah kalau kita nak tengok tentang kelebihan orang mati syahid. Ruh duduk dalam burung warna hijau, duduk berterbang di bawah aras. Bebas dia orang ni. Minta nak mati syahid, minta nak balik semula ke dunia, Allah kata tak payah balik. Aku akan sampaikan maklumat ini kepada hamba di dunia. Kerana itulah turunnya ayat Quran, jangan kamu sangka orang mati syahid tu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mu jangan kata orang mati syahid tu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, di alam dia lah, alam syuhada, alam barzakh. Di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki, maknanya dia duduk di alam dia. Jadi sekarang itulah orang mati syahid, kita tak kata mati saja, kita kata mati syahid. Sebab dia ada label khas untuk pokok dia. Radhiyallahu anhum wa an jami'is sahaba wa an jami'is syuhada'il Islam. Baik. Isu yang ketiga, al-wasiyah. Janibun basyariyun. Isu wasiat. Ayah berwasiat kepada anak. Suami berwasiat kepada isteri, dan masing-masing kita ni kena ada wasiat. Dalam Arab kata wasiyah, ataupun kita kata wasiat, kan? Wasiat kena ada. Lebih-lebih lagi kalau kita sakit, kita dah uzur, kita nak musafir, kita contohnya hari ni orang masuk hospital. Mesti masuk hospital buat pembedahan ni, biasa dia akan tidurkan. Tanwim Arab kata. Apa tanwim ni? Bius tak sedar semua dah. Boleh jadi kita bangun tak bangun. Sebelum pergi hospital, wasiat siap-siap. Aku ada hutang, aku ada tu, wasiat kena buat. Yang tak ada apa-apa ni tak payah. Wasiat juga sunnah Nabi. Nabi kita berpesan. Nabi kata jangan seorang tu tidur 1 malam 2 malam kecuali wasiat ada di kepala dia. Jadi walidu Jabir, dia setelah mendapat ilham daripada Allah, ini karamah, dia panggil karamatul aulia.
bahawa dia di antara orang yang mati syahid esok. Dan memang cita-cita dia nak mati syahid. Sebab itu anak-anak dia tak benar dia pergi sebab dia sakit. Bila jumpa dengan Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, anak-anak aku tak bagi." Nabi kata, "Benarkan dia pergi, la'allallah yaktub lahu syahadah." Nabi kata, "Benarkan bapak kamu pergi peperang, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan dia mati syahid." Subhanallah. Kita kalau bunyi nak pergi mati, gatuk kaki dah lah. Jangan pergi abah, jatim kita lah. Mereka bercita-cita untuk mati syahid. Subhanallah. Maka Jabir telah menyatakan, ayah dia Abdullah bin Haram mengatakan, "Jabir, mu orang yang paling aku sayang dan aku harap mu lah yang akan mendidik adik-adikmu, adik-adik perempuan kamu yang 7-8 orang ni, mu jaga. Mu jaga supaya dan mereka membesar dalam keadaan baik, dan orang yang paling aku sayang kamu kecuali Rasulullah." Itu tak boleh tidak ada tolak banding. Dengar kan, kita selalu dengar penceramah untuk baca hadis Sayyidina Umar. Umar kata, "Aku lebih sayang kecuali dia." Nabi kata, "La ya Umar, al-ana ya Umar." Maka kita mengatakan kita kena sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita sendiri. Biasa kita dengar seorang lagi kisah dalam peperangan ini, nama dia Al-Mar'ah Ad-Dinariyah. Dia panggil min Bani Dinar. Seorang perempuan daripada Bani Dinar, qutila yaum Uhud, mati syahid dalam peperangan Uhud tu, zaujuha, suami dia mati. Orang cakap, "Makcik, suami makcik mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dapat pula maklumat adik-beradik dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat maklumat lagi ayah dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia pun tanya soalan, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dia tanya orang. Dia dengar dah adik-beradik dia mati, ayah dia mati, suami dia mati. Soalan dianya, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan. Alhamdulillah, Nabi kita selamat. Luka sikit-sikit ada tapi Nabi selamat. Wa huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Nabi selamat. Qalat, dengar ni. Dengar ni ibu-ibu pejuang-pejuang Islam. Dia kata apa? Kullu musibatin ba'dakal jalal. Allahu akbar. Kullu musibatin ba'dakal jalal ya Rasulullah. Semua musibah yang menimpa aku ni kecil asalkan Rasulullah selamat. Allahu akbar. Betapa hebatnya para sahabat, betapa mulianya jiwa mereka, mati habis anak-beranak, adik-beradik tak apa asalkan Rasulullah selamat. Tengok. Ini yang kita nak hari ini para pelajar sekalian, biarlah kita menjadi pejuang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dimarahi oleh orang, walaupun kita dicerca oleh orang, tak apa, asalkan sunnah ditegakkan. Insya-Allah kita nak bela Nabi, Nabi sudah wafat. Sekarang ni pembelaan kita kepada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kewajipan kepada kita. Jangan pedulikan dengan orang, yang pentingnya kita dapat sampaikan yang hak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nak kata apa, biar dia kata. Kan? Baik. Yang keempat, Yusi Abdullah wasiat berpesan kepada Jabir supaya kalau aku mati tunaikan hutangku. Sebab apa? Jiwa yang mulia tak mau hidup, tak mau pergi bertemu Allah dengan hutang-hutang yang ditinggalkan. Hak orang itu hutang. Kalau tak bayar bermakna tergantunglah dia punya, pergantungan dia berat. Tengok dalam hadis ni. Tuan-tuan tanda hadis ni. Kalau siapa boleh rakam ni, rakam betul-betul, hantar kepada kawan-kawan yang tak nak bayar hutang orang tu, mudah-mudahan mudah-mudahan dapat motivasi daripada cerita ni, mereka nak bayar hutang, insya-Allah. Ini bahayanya tak mau bayar hutang ni, bahaya. Sauban radhiyallahu anhu, Sauban ni pembantu Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqa ruhuhu jasadahu." Siapa yang ruhnya telah meninggalkan jasadnya, mana mati. Wa huwa bari'un min thalathin. Dia bebas daripada 3 perangai ini, dakhalal jannah. Orang ni masuk syurga. Orang beriman lah ni. Kalau tak beriman cerita lain.
Dengan ni tuan-tuan, 3 perkara ni bebaskan kita daripadanya. Yang pertama, al-ghulul, ambil harta kerajaan, ambil harta rampasan perang. Mana kita pergi perang, kita dapat harta rariman, belum dibahagi, dia curi balik. Orang ni walaupun mati syahid tak masuk syurga. Kena azab dulu. Kita sekarang ni harta kerajaan tu bahaya, jangan ambil. Itu harta orang ramai, jangan mudah-mudah nak guna. Yang kedua, ad-dain, hutang orang. Pergi bayar hutang dulu, kalau tidak tersangkut awak. Yang ketiga, wal kibri, iaitulah sifat sombong. Ada 3 perkara ni terlekat, tak boleh masuk syurga lagi. Kena balas dulu. Ghulul, hutang, dan kibir, sombong. Na'udzubillah. Hadzal hadis rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghairuh. Dalam hadis lain pula, Nabi kita wallazi nafsi biyadih. Nabi kita bersumpah, lau qutila rajulun fi sabilillah, kalau seorang itu dibunuh mati syahid fi sabilillah, summa asha, kemudian dia hidup balik, summa qutila, mati lagi, asha, summa qutila, mati lagi, syahid lagi, wa alaihi dainun ma dakhala al jannata hatta yuqda dainuhu, walaupun berkali-kali mati syahid dia tak nak masuk syurga sehingga hutang dia diselesaikan. Berat ke tak berat ni? Berat. Hadis rawahun Nasai wa Tabarani fil Awsat wa ghairuh. Ada lagi hadis banyak lagi tentang ni. Nabi kata yughfaru lisyahid, diampunkan bagi orang mati syahid dengan titisan darah yang terawal, illa dain, kecuali hutang tak lepas walaupun sudah mati syahid. Tuan-tuan, kalau setakat mati syahid je hutang tak lepas, baik awak bayar sekarang, jangan tunggu lagi. Maka Jabir pun selesai ke bumi jenazah ayah dia. Tengok-tengok hartanya ada kebun kepunyaan Abdullah bin Haram. Kebun tak luas, buah-buah tak banyak, nak bayar hutang tak cukup. Pening juga Jabir nak cari duit mana ni bayar hutang untuk ayah ni. Fa'arada 'alal ghurama, dia panggil semua tuan-tuan hutang, mari. Kamu berapa hutang? Banyak ni. Ni banyak ni. Ambillah sikit seorang buah ni sebagai tanda bayar hutang. Tak boleh. Tak cukup ni, hutang ayah banyak lagi, macam mana kita nak ambil separuh? Sedih Jabir. Jabir pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Tamar berbuah tak sekarang?" "Ya, berbuah." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Jabir, mu jangan potong jangan potong buah tamar ni sehingga aku pergi." Nabi pergi. Berjalan dalam kebun tamar tu, Nabi baca, ya doa bil barakah, Nabi kita doa dengan keberkatan kepada kebun Jabir ni. Dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Jabir, sekarang mungkin panggil tua-tua hutang, suka banyak mana dia nak buah tamar ni. Nak 100 gantang, bagi 100 gantang. Mau potong, bagi. Mari tuan hutang ambil hak dia, bayar sesak. Mari orang ni ambil, mari orang ni faqada qudya, maka ditunaikan semua hutang ayah dia semua sekali. Wa baqiya 13 wisqan, tinggal lagi 13 wasak daripada tamar ajwah. Tengok, tinggal lagi berapa? 13 wasak. Berapa gantang itulah tinggal untuk Jabir makan pada anak beradik dia. Yang lain semua dia bayar hutang belaka. Dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Jabir dengan ni sebanyak 25 kali pada satu malam. Dia panggil Lailat al-Jamal. Pada malam Lailatul Ba'ir. Ingat tak dalam siri yang lepas? Saya tak cek siri yang keberapa. Tuan-tuan tengok siri yang lepas, carilah. Pelajar-pelajar ni kena ingatlah ilmu ni. Dalam siri yang lepas, tengok hikayat yang ke-70. Tanda hikayat yang ke-70 yang lepas. Ingat tak masa balik dalam peperangan tu, unta Jabir ngongek jalan, tak larat. Orang panggil 3 selenda, tak kuat. Nabi ambil kayu dia cocok atas unta Jabir ni,
tukang gila 5 selalu laju lah. Pada malam tu Nabi usik Jabir. Nabi kata, Jabir, ni, jual pada aku unta ni. Hei, Jabir kata, macam mana nak jual? Saya nak naik, nak balik. Nabi kata, tak apa. Baiklah, dan Rasulullah nak beli, saya jual, tapi dengan syarat. Syarat humlan ilal Madinah. Saya nak naik dia sampai ke Madinah. Sebab itulah dalam buku ni tuan-tuan ni. Buku tenang dengan rahmat Allah, rahmat dalam perbezaan ni, saya tulis cerita sebab-sebab berbezanya pandangan ulama dalam satu hukum. Hukum jual bersyarat, sah ke tak sah? Ada ulama kata sah, ada tak sah, ada kata sah. Dalam buku ni kita cerita sebab-sebab khilaf ulama. Tuan-tuan carilah buku ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada panduannya untuk kita dalam menangani masalah khilaf. Kita ada luas pemikiran, tidak sempit. Tidak mudah nak melebel-lebelkan orang, nak menjatuhkan hukuman kepada orang, tidak. Maka Jabir kata, dengar ni. Istaghfara li Rasulullah sallallahu lailatal ba'ir 25 marratan. Nabi kita berdoa kepada Jabir pada malam tu, sambil-sambil duduk berjalan dengan unta, dia duduk dekat dengan Nabi. Aku dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah yaghfirullahu lak. Allah kata, Allah Ta'ala ampun kepadamu 25 kali. Dia berjalan-jalan, dia tanya, Addaita an abika dainahu? Jabir, mu bayar dah hutang ayahmu? Jabir kata, na'am, bayar Rasulullah. Yaghfirullahu lak. Nabi tanya lagi sampai 25 kali. Betapa besarnya isu hutang. Dan betapa besarnya aina bir al-walid, khidmat pada ayah. Kita kena tolong lah ayah kita minta tolong apa. Ayah kita minta tolong bantu dia. Tolong angkat barang ke, tolong beli barang, tolong bawa kereta, tolong jaga adik, tolong apa saja. Tolong. Maka Allah, Nabi 25 kali Jabir kata malam tu sangat happy, sangat bahagia Jabir. 25 kali didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Ba'ir. Baik. Isu yang kelima, Nabi doa sebab apa? Redha, suka Nabi redha dengan kelakuan Jabir, tindakan Jabir terhadap ayah dan adik-adik yang diwasiatkan kepada Jabir. Isu yang kelima, Abdullah telah berwasiat kepada Jabir supaya jaga adik-beradik dia yang ada kata 7, ada kata 9 orang tadilah. Yang betulnya adik-beradik ni 5 ke atas. Senang. Riwayat tu banyak. Maka Jabir radhiyallahu anhu, cerita ni kita dah cerita panjang dulu, saya ringkas je di sini. Dia pergi cari isteri dia pun bukan anak dara lagi, cari orang sudah berumur sedikit supaya apa? Supaya dia boleh didik anak dia. Didik adik-adik dia. Sewaktu Nabi tengok Jabir kahwin, Nabi tanya, Bikran am sayyiban? Mu nikah anak dara ke janda? Nikah dengan janda Rasulullah. Nabi kata, fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuka wa tudahikuha. Kenapa tak kahwin anak dara? Lebih mesra, lebih macam-macam lah Nabi kita. Nabi kata, ya Rasulullah, ayah aku tinggalkan adik-adik perempuan yang kecil-kecil. Dan aku tak suka kalau mari orang yang seperti mereka juga umurnya, nanti dia tak respect kepada kakak ni. Jadi biarlah aku kahwin yang janda ini, supaya dia boleh didik adik-adik, wa tuslihuhunna, jaga adik-adik yang ada ni. Nabi SAW, barakallahu au khaira, Nabi kata. Nabi kata, Allah Ta'ala berkatlah kepada keluarga kamu. Masya Allah. Begitu pengorbanan seorang abang, seorang anak, semata-mata nak menunaikan wasiat bapa dan tanggungjawab dia kepada adik-adik dia. Allahu Akbar. Baik, balik kepada cerita yang ke-6. Jabir ni duduk di rumah dia. Bila dia pergi ke Uhud, nak tengok jenazah ayah dia, katanya orang kafir potong hidung. Potong hidung, potong telinga. Tamsil. Maknanya kenak. Jadi bila Jabir sampai, orang tak benar tengok. Jabir, mu jangan tengok muka ayah mu Jabir. Tapi Nabi benarkan. Setelah selesai, Jabir nak angkat jenazah ayah dia ni, nak balik ke kampung Bani Salamah. Bila angkat pergi, Nabi kata malaikat, tudung je ayahmu tadi. Bila kamu angkat, malaikat tutup sayap.
Bila dia orang pergi sekejap nak buat balik mayat ni, nak tanam di sana, tiba-tiba dengar suara supaya semua jenazah, mayat-mayat syuhada yang dibawa keluar daripada Uhud, bawa balik ke Uhud. Kita nak kebumikan satu tempat. Allahu Akbar. Maka disitulah jadinya peristiwa Abdullah bin Haram dikebumikan dengan Amr bin Jamuh, iaitulah sihruhu, ipar dia. Tak situ. Sebab apa? Kita dah sebut dalam siri yang lepas. Kerana tanahnya keras, sahabat-sahabat yang nak gali parit pula dalam kesakitan, mereka kepenatan, maka dibenarkan untuk kebumi 2 orang, 3 orang dalam satu kubur. Sesat. Selepas 6 bulan, Jabir rasa segar balik dah ni. Yang mana sakit-sakit sembuh balik. Dia pun tak puas hati. Walahannya ipar dah 2 orang tu dalam kubur, tapi Jabir ni tak puas hati. Nak bongkar balik kubur ayah dia, tak di satu tempat. Tak sebelah. Ini semua ni rahsia lah sebenarnya. Kalau dia tak buka, tak nampak benda ni. Kan? Tak nampak cerita. Maka dibenarkan Jabir buka balik kubur ayah dia. Buka. Setelah dibuka dan ditanam di tempat yang bersebelahan, mutajawiran katanya. Ayah dia, kubur Amru, tak sini. Sesalah dia. Kata di ulama, inilah sebab Nabi tak benar kubur syuhada Uhud dia bawa balik ke kampung. Kalau tidak, orang tak tahu di mana kubur sekarang. Di mana kubur syuhada lah. Tapi bila dia duduk di satu tempat, semua orang tahu ni kubur syuhada Uhud. Tuan-tuan yang pergi ke Uhud hari ni, dalam pagar tu semua tu kubur syuhada. Dalam pagar tu semuanya kubur syuhada Uhud. Baik, yang ketujuh. Setelah Jabir buka balik kubur ayah dia dan kubur Amr bin Jamuh, dua-duanya tidak dimakan oleh tanah. 6 bulan selepas dikebumikan, tidak ada kesan hancur ke apa, tak ada. Kecuali telinga dia sikit, mungkin bekahnya potong ke kapi tadi, ataupun ba'du sya'rat, beberapa janggut dia tu macam ta'assar bidafan, macam orang panggil rusak sikit. Itu je yang ada. Yang lain tidak ada. Maka timbullah soalan, adakah jasad para syuhada ni dimakan oleh tanah ataupun tidak? Maka banyak riwayat yang menunjukkan bahawa jasad syuhada tidak dimakan oleh tanah. Maknanya tidak hancur mayat dia. Berlaku satu kes di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika dia gali tali air ni gali dekat Bukit Uhud tu, nak buat lari air ni. Jadi air ni pergi ke arah syuhada Uhud. Bila mari banjir berlaku di air tu, yang menyebabkan beberapa kubur terbongkar. Bila kubur terbongkar, orang pergi tengok cepat, kubur syuhada terbuka di Uhud. Jadi sahabat-sahabat ni pergi tengok, Masya Allah, sahabat-sahabat, kubur-kubur itu dikenali. Di antara kubur yang dikenali, kubur Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebab kubur dia di tepi, kalau tuan-tuan pergi sekarang, Masjid Comel di Uhud tu, tepi air, Wadi Qanat, ada situ kubur syuhada Sayyidina Hamzah. Kubur dia terbuka kaki. Jadi orang pergi tengok, hazihi qadamu Hamzah, ini kaki Hamzah. Orang Arab dulu dia pengecaman dia kuat, tengok kaki orang dia kenal. Kita hari ni siapa ke rumah, tukar selipar tak perasan lagi. Anak tengok, kenapa selipar kecil sebelah ni? Selipar orang adalah aku pakai. Sahabat dulu, dia pengecaman dia kuat. Dia tengok kaki, dia kata hazihi qadamu Hamzah. Bila berlaku banjir ni? Pada tahun 46 Hijrah. Uhud tahun 3, tahun 46 berlaku banjir, mana sudah 43 tahun berlaku peristiwa ini. 43 tahun berlaku peristiwa ini, berlaku banjir. Ketika itu mayat-mayat syuhada terbongkar balik. Tu orang duk tular ada gambar, itu karut mana ada, masa tu bukan ada kamera pun. Jangan duk cerita pelik. Jadi alhamdulillah, para syuhada ini mayat dia tidak hancur. Sebagian dalam hadis kata di akhirat esok mereka akan keluar dengan darah-darah dia.
dengan kain kafan dia tu yang cari-cari kena panah, kena pedang ni semuanya. Launuhu launud dam wa rihuhu rihul miski. Darahnya darah, baunya bau kasturi. Allahu akbar. Dengar ni. Selepas daripada 43 tahun. 43 tahun terbongkar. Nak dengar lagi cerita? Cerita ni, cerita saya terima sanad daripada guru saya, Syekh Atiyah. Syekh Atiyah rahimahullah ta'ala, guru di Masjid Nabi. Dia cerita daripada Rijalul Hay'ah, pegawai pencegah maksiat yang jaga di kawasan Uhud. Dulu tahun 60-an dulu bukannya ada lampu, bukan ada apa, elektrik pun tak ada, tak banyak sangat. Maka bila berlaku kanak-kanak mati di kawasan Uhud tu, dia kata kalau kita nak bawa ke Madinah ni jauh, apa salah kalau kita ke bumi di sini sekali dengan syuhada ni. Budak ni budak tak berdosa. Baik. Maka orang kampung tu bawa cangkul, pergi cangkul di salah satu sudut di kawasan dalam pagar Uhud, pagar syuhada. Cangkul tiba-tiba keluar pancut darah. Masya Allah, darah. Dia campur cangkul dia masukkan tangan dia dalam tanah, cari, rupa dia cangkul dia kena ke paha syuhada. Subhanallah. Kena kepada paha syuhada Uhud. Maka dia ambil kain serban dia, ikat, tutup balik paha, timbus semula, lari balik. Orang terkejut, kenapa darah ni, apa sudah jadi? Dia kata, lah, kita tak boleh lagi ke bumi di sini, kita kena angkat mayat ni bawa ke perkuburan baqi kerana bahaya, takut kena syuhada lain pula. Itu sanak daripada guru kami kepada Rijalul Hay'ah di Uhud pada tahun 60-an dulu, wallahu alam. Setakat tu. Maknanya sudah 1400 tahun syuhada Uhud masih lagi apa? Masih lagi dalam keadaan sedemikian. Cerita Jabir tadi, terlepas satu cerita, ada cerita pelik ni. Dia kata waktu dia gali kubur ayah dia dengan Amru bin Jamuh tadi, Amru ni tangan dia duduk di tempat luka dia. Tangan dia letak di tempat luka. Dia tak sebut di mana tempat luka tu. Dia kata dia letak di tempat luka dia. Kemudian bila orang angkat balik, tangan dia pergi balik tempat luka tu. Allahu akbar. Itu dia panggil karamat para syuhada radhiyallahu anhum. Jangan duk cari benda pelik-pelik. Saya nak cerita setakat tu ya. Baiklah, yang ke-8, mayat ini ada kehormatan diri dia, tak boleh kita sewenang-wenang pergi duk buka kubur orang macam-macam, jangan. Maka benda yang dibenarkan buka kubur itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama kerana mayat itu sendiri. Tuan-tuan tulis, saya baca cepat ni sebab masa kita dah lewat. Yang pertama, sebab mayat itu sendiri, orang ke bumi dia tidak dimandikan. Maka boleh kita buka kubur, mandi, solat, bumi. Macam orang kena COVID tu, dia tayamum, dia tak apalah. Tayamum tu ganti daripada mandi. Jangan pula awak pergi buka kubur COVID ni, jangan. Dia kata lepas 10 hari tak ada dah COVID. Hak hidup pun pakai potong gelaping dah kan. Jadi lepas 10 hari kita pergi buka kubur, nak mandikan jenazah COVID. La. Jangan salah faham pula. Letih aku. Yang panggil di polis. Apa ni ustaz punya cerita orang pergi buka kubur balik, jangan. Jadi cerita dianya, orang COVID sudah di tayamum, itu sah lah bagi dia insya-Allah seperti yang difatwa oleh para ulama. Yang kedua, orang kebumikan tanpa kafan. Boleh kita buka, kita kafan, balut balik, bumi. Yang ketiga, dikebumikan tanpa solat. Ayat ni ulama kata kalaulah mayat tu tak hancur boleh kita buka, kalau dah hancur solat atas kubur je. Yang keempat, dikebumikan tidak menghadap ke arah kiblat. Boleh kita pusing dia balik kiblat. Yang kelima, kata ulama semasa, tashrih al-jussah. Polis forensik minta supaya mayat ni dibawa balik semula ke hospital untuk dibedah kerana kes jenayah ke kes apa, itu dibenarkan. Itu 5 sebab dibenarkan sebab mayat. Baik. Yang ke-9, sebab kita boleh buka balik kubur dengan sebab kubur. Contohnya orang Islam dikebumikan di kubur orang kafir. Boleh kita pergi angkat dia balik ke kubur orang Islam. Boleh. Ataupun orang ni pergi kebumikan orang di bumi orang. Bumi dia rampas,
bumi. Tuan-tuan tanah kata, "Hei, aku nak tanam buat rumah sini, kenapa tanam kubur?" Boleh kita bongkar, keluarkan mayat tu, tak lain. Yang ketiga, an yanhadimal qabru ala sahibi. Maknanya kubur tu dah rusak macam tadi lah. Kan ada setengah kubur ni nampak bari banjir ke, terbongkar, jadi kita angkat dia, kita letak di tempat yang tinggi. Itu boleh. Itu dia panggil dari sudut kuburnya. Itu di antara yang boleh kita buat. Yang ke-10, yang terakhir, dengan sebab orang yang masih hidup ada keperluan nak buka balik kubur. Kenapa? Yang pertama, kerana keluarga dia tak selesa. Macam isu Abdullah tadi, Abdullah Jabir tadi, dia kata, aku nak buka semula kubur ni. Sebab apa? Sebab dia tak selesa duduk dua orang, nak tak lain. Boleh jadi, kata ulama, boleh jadi Jabir telah dapat keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul, lepas pada buat masuk ayah dia dalam kubur, angkat semula mayat. Sebab apa? Sebab dia minta baju Nabi nak pakai ke ayah dia. Nabi benarkan. Sebab apa? Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul ni pernah mukafa'atan lil mayyit. Dia pernah bagi pakaian kepada Abbas, pak saudara Nabi, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar dulu, masya-Allah, dalam peperangan Badar. Maka Nabi nak tenangkan hati Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi kita benarkan. Lepas tu dia tutup baliklah. Yang kedua, sebab mayat ni duduk di tempat yang tak sesuai, kita nak angkat dia bagi letak di tempat yang sesuai, boleh. Contohnya dia duduk tepi tempat yang busuk ke apa benda ke, jadi hina mayat, jadi kita boleh angkat. Ataupun waktu penggali kubur tadi, bila dia naik atas kubur, tengok handphone dia mahal lah baru beli ni, iPhone ke apa benda jatuh, boleh kita gali semula, ambil barang itu jatuh beg duit ke, dompet jatuh, handphone jatuh, kad pengenalan ke apa benda, boleh korek semula, ambil. Ataupun salah satu alat penggali kubur, cangkul dia tinggal dalam tu, boleh diangkat balik. Itulah. Ataupun kubur ni sudah lama, tak ada orang ke bumi lagi di sini, boleh kita buka kubur. Kalau ada tulang-tulang yang ada tu, kita pindah ke tempat lain untuk dijadikan sekolah ke apa benda, tempat yang sesuai dengan dia, boleh. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, sebab-sebab dibenarkan gali kubur tu apa? Kerana keluarga, kerana kubur tu sendiri tak sesuai, kerana mayat itu. Wallahu alam. Kalau kita tuan-tuan nak panjang, kita buka dalam kitab fiqh. Ini cerita, kisah je. Kisah ni sekadar kita sebut beberapa pengajaran yang boleh kita belajar. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua selamat. Allah matikan kita dengan husnul khatimah. Kita dapat dikebumikan dengan cara yang baik. Kubur kita diluaskan sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin akan diluahkan kuburnya maddal basar, sepanjang mata memandang, dan kuburnya jadi salah satu daripada taman-taman syurga, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.